dalam keadaan rakyat dilihat berserah, macam tak boleh buat apa dah ni kan. Tiba-tiba muncul 6 ahli Parlimen Bersatu yang mungkin akan digugurkan dan akan dibuka pada pilihan raya kecil. Okay, apa komen Tuan Hisham? Okey, saya tulis semalam ke saya ingat saya tulis. Saya tengok ada komen daripada 6 orang ahli Parlimen Bersatu ni. Bila ROS luluskan, saya mula-mula saya terkejut. Weh, cepatnya ROS ni lulus Okey, mula-mula kita ingat dia akan adalah drama dia kan. Dia tak nak bagi macam tu. So tiba-tiba ROS luluskan cepat. So bila ROS luluskan cepat, saya bagi pandangan saya kenapa. Satu. Dan kedua, bila ROS lulus, maka 6 orang ahli Parlimen Bersatu ni dia buat komen begini, dia kata benda itu tak apply. Tak dengar? Tak apply masa dia menarik sokongan tu. Tak apply kepada dia orang sebab dia kata dia sokong Anwar sebelum 1 April. ROS dulu 1 April. Tapi bila saya baca, lepas berbuka, saya baca, ini apa benda dia orang ni? Dia ni macam tafsir undang-undang sesuka hati dia. Dia sebenarnya macam ni, dia orang ni pun kata, dia tak lihat benda, tindakan mereka itu adalah tindakan yang berterusan. Bukannya dia buat lepas tu dah dia tak buat dah. Itu lain. So, katakan kalau dulu dia sokong Anwar dan engkar pada parti sebelum 1 April. Lepas tu pada 1 April atau sebelum 1 April dia dah insaf bertaubat. Dia pergi kepada Tan Sri Muhyiddin. Dia kata, okey, saya tak sokong Anwar Ibrahim. Dan maksudnya Bersatu tidak boleh ambil tindakan kepada mereka atas tindakan yang mereka buat sebelum 1 April. Betul? Betul. Itu betul. In fact, ada orang kata kalau hari ini dia insaf pun mungkin boleh lagi lah terima. Saya ada pandangan berbeza. Sebab saya kata tindakan dia berterusan. Sampai 2-3 hari bulan, mereka 6 orang ni buat kenyataan. Perasan tak? Betul. Dia kata dia takkan dia akan terus menyokong Anwar lah apa. So maksud, lepas 1 hari bulan pun dia buat lagi. So maksudnya, bila dia buat lagi, maksud dia telah langgar Perlembagaan Bersatu yang telah dipinda selepas 1 April. So bila dia langgar Perlembagaan Bersatu, secara automatik mengikut peruntukan dalam perlembagaan parti tersebut, macam Perlembagaan UMNO juga, mereka secara automatik jatuh sebagai keahlian selepas 1 April itu. Bila dia automatik jatuh keahlian parti dia mengikut Perlembagaan Persekutuan, artikel 49, pindaan antar lompat parti, kalau dia sebelum tu ahli parti dan ahli parlimen tapi tiba-tiba dia bukan lagi ahli parti dan dia bukan dipecat, maka dia perlu kosongkan kursi. Automatik. So bukan saja pada Perlembagaan Bersatu, ia adalah dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan peruntukan ini juga sama macam UMNO. Dulu Menteri Undang-Undang Azalina buat slide beria, dia kata UMNO tak boleh. Ini UMNO tak boleh. Kalau UMNO buat macam ni, jatuh, kosongkan kursi. Habis kalau peruntukan perlembagaan UMNO dengan Bersatu sekarang sama, awak tak boleh dah kata lagi, kalau UMNO kosongkan kursi Bersatu tak boleh. Bersatu tak payah. Itu dah jadi tak betul. Sebab itu lagi saya cakap, masa saya buat live, kita buat kat Putrajaya, kita kata, ya ni Azalina lah satu hal, saya tak tahu dia cerdik ke tidak. Dia mengajar macam mana orang Bersatu nak berpindah perlembagaan ni. Sebab dia yang buat slide tu. So sebelum itu mungkinlah barangkali kan orang Bersatu buat macam mana nak buat ni sekali terfikir. Mungkinlah kan, mungkin kena buat research panjang cerita kan, nak buat research perlembagaan macam ni kan. Sekali bila awak Google pergi pada bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, Azalina punya orang yang buat slide tu dah ada satu-satu. Macam mana kan nak pindah perlembagaan. Adakah itu juga salah satu sabotaj yang berlaku? Ada dia sendiri cerdik ke tak cerdik saya tak tahu. So dia bagi idea pada orang Bersatu ni, tak payah buat research panjang, awak ikut aja slide yang Azalina buat tu. Ya betul. So Bersatu pun pindah perlembagaan ikut slide yang Azalina buat tu. Sekarang mereka tak boleh kata kalau Bersatu buat tak jatuh, UMNO buat jatuh, tak boleh macam itu. So sebab itu saya kata, and then yang sekarang Bersatu saya dengar dia nak buat macam ni, dia nak bagi peluang. Okeylah, gentlemanly sangat Datuk Seri Hamzah dia kata dia mungkin dia nak hantar surat ke apa. Betul. Dia hantar surat, lepas tu dia akan menunggu jawapan. Menunggu jawapan sama ada dia masih sokong atau tidak. So pada saya ini adalah satu tindakan yang gentle lah. Maksudnya dia masih bagi peluang. Macam orang Islam pun kita masih bagi peluang. Tapi kalau ikut the letter of the law, sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Sebab
dia bergantung pada 1 hari bulan tu. 1 hari bulan dah jadi, so bergantung pada tindakan dia pada atau selepas 1 hari bulan. Kalau dia masih menyokong, dia tak kira surat. Macam dalam undang-undang ni, kan, bila orang melanggar satu, dia tak perlu surat. Okey, saya sudah mencuri. Macam saya buat contoh saya dalam Facebook tu kan. Orang kata, kalau orang tu mencuri sebelum 1 April, masa sebelum 1 April, undang-undang tak ada kata mencuri salah. 1 April ada pula undang-undang mencuri salah. Tapi selepas 1 April, 2 April itu, dia masih mencuri. Tapi dia pergi polis nak tangkap dia, dia kata pada polis kan, saya sebelum 1 April lagi saya dah mencuri dah. Kan? Dia tak salah kan. Kalau itu tafsiran dia tu tak betul. Betul. So samalah macam kes ini. So kalau dia stop tak apa. Tapi kalau dia berterusan maksud 1 April itu, dia tak perlu surat. Dia adalah berdasarkan undang-undang ni, berdasarkan tindakan. Tindakan dia itu menyatakan bahawa dia telah ingkar pada parti atas dasar itu pada detik 1 minit 12 pukul 12 pukul 12 malam 12 1 minit tengah malam 1 April tu dia masih tidak menarik sokongan Abdul Anwar. Atas dasar itu pun Bersatu boleh ambil tindakan. Betul. Tapi just to make it clear, dia hantar surat lah nak tanya. Kalau awak ni memang katakan 6 orang ni masih ketegak juga, then jatuh teruslah. Dan saya nak ulas kenapa ROS pada pandangan saya, kerajaan ROS ni bawah Saifuddin Nasution. Kenapa tiba-tiba pula macam gayanya mereka macam mudah pula ni kan. Okeylah, orang kerajaan kata ROS ni profesional lah, apalah, okeylah. Dia orang ni penjawat awam, saya pun penjawat awam. Saya pun tak mau komen pasal penjawat awam lah. Mereka ni profesional dan sebagainya. Tapi saya nak komen berkenaan dengan bos-bos penjawat awam ni menteri. Kadang-kadang saya tak tahu apa benda dalam ni. Contoh masa UMNO nak buat pindaan dulu, sikit punya susah, betul tak? Pasal Saifuddin lah masa tu. Nasution lah. Macam masa kita dulu sikit punya susah sekarang senang juga. So kalau mungkin ada campur tangan ke apa saya tak tahu. Katakanlah ada campur tangan. Mungkin penjawab bertanya pada Saifuddin, dia kata macam mana? Dia kata awak buat je lah, okey je lah kan. Mungkin lah kali So pada pandangan saya, benda ini macam ini sebab saya ingat UMNO nak PRK. UMNO yang nak. Sebab in fact saya pernah baca satu kenyataan yang UMNO dah buka warung. Yes, itu yang saya pelik. UMNO dah buka warung. UMNO ni pindaan tu 1 hari bulan April baru lulus. Ni bukan UMNO tak salah, kaum UMNO tak salah. Saya banyak kawan ni pun orang UMNO, ni orang UMNO semua. Kan, yang pergi tengok saya punya TikTok tu semua orang UMNO lah tu. Kan, yang beribu-ribu saya punya TikTok yang 1 juta like tu, separuh ataupun separuh orang UMNO. So UMNO tak salah, kaum B tak salah, yang salah ni mimpin-mimpin UMNO yang ikut Zahid ni. So pindaan dibuat bersatu, tapi yang sibuk sangat nak pergi pilihan raya buka war room tak tentu pasal, kan, sebulan lepas dah buka war room siapa? Zahid. Betul tak? Betul. Zahid Hamidi dengan geng-geng Zahid belum apa-apa. Dah buka dah. Dan Sri Muhyiddin dengan Tok Sri Hamzah baru nak pergi masukkan benda itu dalam ROS, dia dah sibuk buka war room. Betul tak? Datuk Zahid Hamidi. So dia yang bergira-gira sangat nak PRK ni kan. Bersatu punya pindaan. Apa tafsiran? Kalau tafsiran saya macam ini, saya ingat dia kalau nak tambah kursi. Overconfident ke confident ke saya tak tahu. Ya Allah, baik. Saya nak tanya soalan pasal tu, saya nak tanya soalan. Dia nak tambah kursi. Okey. Bila Tuan Ishan cakap pasal confident adakah pimpinan UMNO sekarang ni tak sedar macam PMS juga? Okey, ada seorang TikTokers yang kuat hantam Tok Guru, hentam PAH yang sekarang dah bertaubat lah. Dia sendiri, saya sendiri dengar waktu live dia kata, aku ni turun orang kat bawah ni 10 orang Melayu aku tanya, 9 sokong PN. Satu tu pun tak sure nak sokong apa. Mana datang confidentnya? Itulah bos kat atas tu. Saya nampak banyak tanda. Itu saya pun nak tanya soalan ni. Tapi saya nak kita tak apa. Kita jangan pelikir dia kan. Bila orang musuh kita overconfident, kita biar aja. Kan. Tapi memang betul dia overconfident. Sebab itu daripada keterangan daripada penyokong-penyokong Zahid Hamidi Tok Zahid ni pun dia cakap macam tu. Dia kata UMNO akan untung. Ada satu pemimpin UMNO di Kelantan. Dia ni kawan baik saya pun tak mau cakap ini pasal dia lah sebab dia okey kan. Tapi dia cakap macam tu.
So maksudnya mengikut pengiraan mereka ini, dia boleh menang. So daripada 6 kursi tu, in fact, saya dah tengok satu podcast penyokong kerajaan ni, dia kata daripada 6 kursi yang akan dipertandingkan ni, dia UMNO boleh dapat 5 daripada 6. Macam mana? Okay. Tinggalkan satu lah. Dia tinggal satu. Dia kata dia punya matematik macam ni. Tak main-main. Dia punya matematik macam ni. Dia kata undi UMNO campur undi PH kan. Campur itu dia boleh kalahkan Perikatan Nasional di 5 kawasan. So semua kawasan ni di Kuala Kangsar, Tanjung Karang, Gua Musang, Labuan dengan Bukit Gantang kan. Campur undi A campur B, dia menang. Jeli je dia kalah, dia kata. Oh gitu. So kalau ikut, tak apa, jangan gelak dengan dia. Dia punya pandangan tu kan. So pada dia confident ke overconfident saya tak tahu. Tapi ikut matematik dia, A campur B sama dengan C. Undi dia campur dengan undi ni, dia akan menang. Contohnya di Gua Musang contohlah, saya tengok sebelum ini dia dapat 21,000 undi. Dan Perikatan Nasional pun dapat 21,000 undi. Perikatan Nasional menang di Gua Musang 100 lebih undi, tak salah saya. Dan di situ Amanah dapat 4,000 undi. So kalau 21 campur 4,000, 25,000, dia akan menang kali ini dengan 4,000 majoriti di Gua Musang. Tanjung Karang pun sama. Kalau itulah sipirnya, itu jugalah kenyataan waktu PRN. Okey, tapi tak apa, Cik Nazir. Okay. Sebab tu saya makin nak tahu benda ni. Jangan. Saya dah pergi pilihan raya banyak kali. Bila saya pergi pilihan raya, bila kita punya lawan tu confident, kita biar. Okey. Jangan tegur dia. Jangan tegur, okey. Jangan tegur dia. Jangan tegur. Kita nombor 1, saya banyak kali pergi pilihan raya, nombor 1, kita berusaha dan kita mesti anggap lawan kita tu sekurang-kurangnya sama pandai atau sama kuat dengan kita, sekurang-kurangnya, supaya kita tak complacent. Kalau ikut macam sentimen, memang betul. Saya tak rasa dia punya overconfident tu macam berasaskan sentimen. Saya tak tahu dia buat survey kat mana. Tapi tak apa. So sebab itu pada saya, mereka cepatkan benda ini sebab UMNO nak. So UMNO nak tambah 5 kursi sekurang-kurangnya. So Zahid Hamidi boleh sumbang kepada Anwar Ibrahim 5 kursi di kawasan Melayu ini untuk menyokong Anwar dan DAP. So itu tafsiran mereka. Tapi tafsiran pengundi di kawasan-kawasan di bawah ini, saya rasa mereka kena survey balik. Sebab betul. Saya tak nampak macam mana nombor 1. Yalah, saya nak cakap ni nanti kan macam saya cakap tadi lah, saya rasa kalau dia confident, saya nak biarkan lah. So saya tak mau tegur. Tapi itu maksud saya reserve dulu komen saya punya analisa berkenaan dengan apa yang berlaku. Dulu sebelum PRN saya dah buat analisa. Pada ketika itu UMNO bertanding 119 kursi ke 109 kursi. Saya kata UMNO mungkin menang 30 kursi. Saya kata daripada 100 ni. Bila saya buat kenyataan itu dalam majlis tertinggi dan WhatsApp group dan sebagainya, betul diorang semua ketika itu tuan masih dalam majlis tertinggi. So mereka semua tak boleh terima kan. Ini tak betul. Ini campur-campur. Kita boleh menang 80 kursi dan sebagainya. Selangor boleh menang 12-13 kursi, sekali 2 kursi. Itu pun kawasan DAP kan. So saya dah cakap So sebab itu kali ni saya ingat mereka mempunyai pemikiran yang begitu. Tetapi pada saya tak apalah, kita jangan putus angin dia, biarkan dia macam itu. So yang saya nak bawa point yang saya nak cakap hari ini, kenapa saya rasa dia akan benarkan perkara ini berlaku, sebab Zahid Hamidi confident dia boleh dapat 5 daripada 6 kursi tersebut. Sebab A campur B bersama dengan C itu. So dia memang nak sumbang supaya kawasan-kawasan ini dapat menyokong PH dengan DAP lah.